Amanah tolak pinangan PAS. Pinangan PAS kepada Amanah untuk menyertai Muafakat Nasional MN telah ditolak, bukan kerana sombong atau berdendam. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad berkata pelawaan tersebut ditolak kerana pendekatan politik MN bertentangan dengan amanah. Pendekatan MN adalah pendekatan ketuanan atau supremasis dan ini berbeza dengan pendekatan politik Islam yang dibawa amanah. Bagi amanah, pendekatan ketuanan ini adalah pendekatan yang lebih mirip kepada pemahaman haluan kanan fasisme yang bertentangan dengan fahaman politik Islam yang mencorakkan amanah. Politik agama mementingkan rahmat untuk semua, keadilan dan kasih sayang bukan ketuanan. Sikap kami tuan dan kamu kena ikut dan hormat kami adalah sikap yang hulu atau melampau. Ianya menuntut penghormatan atas sebab status sebagai tuan dan bukan atas sebab kebenaran dan keadilan. Sikap seperti ini yang menghasilkan gerakan-gerakan seperti ISIS dan Al-Qaeda. Ianya membawa kepada keadaan di mana mereka menghalalkan apa jua cara demi kononnya kepentingan Islam. Pelawaan tersebut dibuat oleh Naib Presiden PAS Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar menerusi rancangan podcast Keluar Sekejap. Mursyidul Ampas Datuk Hashim Jassin membuat pelawaan tersebut terlebih dahulu dalam wawancara dengan media. Khalid menambah bahawa pendekatan rahmah yang dipegang oleh Amanah jauh berbeza berbanding pendekatan ketuanan amalan MN. Bagi Amanah, orang Islam dan bukan Islam perlu hidup saling bekerjasama dan hormat menghormati antara satu sama lain. Kalau kita hendak mereka menghormati kita, kita juga perlu menghormati mereka sambil menunjukkan akhlak yang lebih mulia. Tambah Khalid, Amanah tidak akan bersama dengan usaha bersatu atas nama kaum atau agama yang pada masa sama tidak menghayati nilai-nilai keadilan dan pembelaan terhadap golongan yang lemah seperti mana yang dituntut Islam. Amanah sememangnya pentingkan usaha dakwah, menunjukkan keadilan dan kebaikan dalam Islam walaupun dalam berpolitik. Pendekatan MN khususnya PAS lebih bersifat menghukum dan memaksa atas pegangan kami tuan. Ia merosakkan imej Islam dan sehingga dilihat keras dan memaksa. Amanah ingin menzahirkan hakikat bahawa Islam menganjurkan politik berakhlak, mementingkan sifat amanah bagi yang berkuasa sambil MN mengharuskan fitnah dan menipu serta rasuah pula dianggap sebagai sedekah. Tegas pengerusi Amanah Wilayah Persekutuan itu yang dilaporkan Harapan Daily. Untuk rekod sejarah, Amanah merupakan parti komponen Pakatan Harapan pada peringkat awal MN di anggota IPAS dan UMNO. Pilihan raya umum lalu menukarkan keahlian dalam pakatan tersebut. MN kini di anggota IPAS, Bersatu dan juga Gerakan. Pandangan dan pendirian Amanah yang disuarakan Khalid merupakan sesuatu yang pastinya dipersetujui 100% oleh pimpinan dan akar umbi berdasarkan prinsip dan pengalaman sebelum ini. Mustahil Amanah akan bekerjasama dengan mereka yang pernah menjadi pengkhianat, penunggang agama dan gagal dalam mentadbir negeri serta negara ketika menjadi sebahagian daripada kerajaan persekutuan selama 33 bulan. Terkini kebanyakan negeri yang ditadbir PAS dilabelkan sebagai negeri miskin dan tiada hasil yang mampu membantu rakyat dan pembangunan negeri. Malah jika dilihat penyumbang kepada keluaran dalam negara kasar KDNK, gabungan 4 negeri PAS jauh untuk menandingi negeri Selangor yang menyumbang 25.5%. Apa tidaknya, Perlis hanya menyumbang 0.5%, Kelantan hanya sekadar 1.8%, manakala Kedah 3.4% dan Terengganu hanya 2.5%. Gabungan keempat-empat negeri yang ditadbir PAS hanya berjumlah 8.2%, jauh ketinggalan dengan negeri yang ditadbir Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Bukan itu sahaja, pemerhati politik Liana Marzuki mendedahkan bahawa kerajaan Terengganu pimpinan PAS gagal menguruskan perbelanjaan mereka meskipun jumlah penduduk kurang daripada Selangor. Terengganu populasi 1.2 juta orang belanja 1.86 bilion ringgit, berbeza dengan Selangor yang berpopulasi 7.2 juta orang belanja 1.33 bilion ringgit, tulisnya di laman Facebook. Data di atas diperoleh dari Buku Belanjawan Negeri 2024. Apabila diselidiki punca di sebalik angka yang tidak seimbang itu, Liana berkata kerajaan Terengganu banyak bergantung kepada wang ihsan persekutuan. Daripada segi pendapatan negeri, Terengganu bergantung 86% pendapatan dari wang ihsan persekutuan. Hanya 14% dikutip daripada hasil, berbanding negeri Selangor 10% sahaja dana daripada kerajaan persekutuan, manakala 90% pendapatan mereka
cari sendiri melalui hasil negeri. Daripada segi perbelanjaan terbaliklah pula. Belanja negeri Terengganu yang populasi hanya 1.2 juta penduduk rupanya lagi tinggi daripada belanja Selangor yang 7.2 juta penduduk. Terengganu belanja tahunan untuk 2024 berjumlah 1.86 bilion ringgit. Selangor hanya 1.33 bilion ringgit. Macam mana tu? Belum lagi kita berbicara secara terperinci tentang negeri lain seperti Kelantan yang kononnya ditadbir oleh Barisan Ulama yang memaksa rakyat negerinya minum air berkarat selama berpuluh tahun dan berhijrah ke negeri lain demi sesuap nasi. Justru berbalik kepada pinangan PAS yang ditolak amanah. Ia merupakan satu pendirian yang seharusnya dipuji demi kelestarian parti berkenaan dalam memastikan politik Islam berada pada landasan yang tepat dan benar. Sesungguhnya elemen ghulu dan wala telah membuatkan kita semua geli-geleman, merasa alergik dan sangat fobia dengan ketaatan membuta tuli seperti itu. Jangan nanti kerana seekor kerbau membawa lumpur, semuanya habis terpalit. Bravo, Parti Amanah Negara.